Kita ni, alhamdulillah saya mengaji kitab ni dengan 3 orang. Kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah ni, orang lainnya ramai sempat belajar dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ali Cik Man, tapi saya tak ada belajar dengan dia, walaupun dia banyak kali buat daurah, tapi saya tak sempat belajar kitab ni dengan beliau. Jadi saya belajar kitab ni kali pertama dengan Al-Fadhil Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari, hafizahullah ta'ala. Yang keduanya dengan Syekh Wafiq Al-Hijazi. Syekh Wafiq Al-Hijazi belajar kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Bahjatun Nufus. Belajar kitab Bahjatun Nufus. Syarah tu, tapi tak habis. Tapi dia ijazah lah. Dia ijazah. Dan yang ketiganya dengan Maulana Syekh Yusri lah. Syekh Yusri Rushdi As-Said Jabar Al-Hasani, guru kita, dia masa dia buat kajian di Masjid Asy-Syakirin di Kuala Lumpur tu, saya ikutlah, dan alhamdulillah khatam dengan dia. Dan juga pada akhirnya alhamdulillah Syekh Husni Ginting tu minta ijazah kepada saya untuk daripada dia, maknanya pada alhamdulillah. Cuma saya gembiranya masa jumpa dengan dia di Masjid Asy-Syakirin tu, dia kata, kamu saya pernah tengok ni, kamu siapa kamu? Alhamdulillah, saya rasa lega juga bila guru ingat muka ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab saya pergi pakai serban, duduk Mesir tak pakai piyah. Jadi bila pergi Mesir, bila pergi jumpa dia pakai serban ni, memang lain lah. Faham dah, jangan tiru lah tak pakai piyah tu dah. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi sebelum pada kita masuk ni, kita baca Fatihah dulu 3 kali. Fatihah yang pertama kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, baca Fatihah yang kedua, kita hadiahkan kepada pengarang kitab, iaitu Al-Imam Waliullah Ibnu Abi Jamrah Al-Azdi rahimahullahu ta'ala, dan juga semua anak-anak murid dia, ulama-ulama yang berkhidmat kepada kitab ni dan juga mengajarkan kitab ni dan menyampaikan kitab ni kepada kita. Ridwanullah yang ulama-ulama hadis secara umumnya. Dan Fatihah yang ketiga untuk kedua bapa kita dan juga umat muslimin muslimat wa mukminin wa mukminat. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. تفضل اقرأ يا سيدي شيخ محمد عز الدين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم المتصل إلى المصنف رحمه الله ورضي الله عنه ورضي الله عنكم. قال المصنف رحمه الله Kitab Bad'il Wahyi. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah sebenarnya tu, Zak? Nuskah saya tak ada tu. Tak ada. Nuskah saya tak ada tajuk, tak ada tarjamah. Tarjamah dalam Syarah Syanwani lah. Ada di dalam Imam Syanwani tu, setiap kali dia mari hadis, dia akan mari Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad. Ujung tu dia akan sebut bab. Bab mana dalam Sahih Bukhari, dalam Syanwani tu. Nah, jadi kita baca ke terjemah kitab semua tu? Tak payah. Okey. Sebab Syekh Syanwani rahimahullah, dia tulis syarah tu berdasarkan khatul muallif. Sebab dia tulis tu berdasarkan khatul muallif. Maknanya
masa zaman dia tu, masa dia buat hasyiah tu, ada lagi makhtut dengan khatul muallif. Jadi ambil rujuk nuskah Syanwani lah. Nah, قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي الله عنه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا Fadl, sidi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muqaddimah Syekh Ibn Abi Jamrah tak ada. Muqaddimah Khutbah Syekh Ibn Abi Jamrah. tak ada di nuskahnya, tak ada. Kena baca. Kena baca. Siapa dia ada nuskah? Izzuddin ada ke? Ada Ustaz. Baca. Kita ke mana tu? Darul Minhaj ke? Ke kisah Halabi. Kitab Ben Halabi Fatah ni. Tapi dia musawwarah. Oh, ada Ustaz, ada. Ni ke? Ya. Saya share. Ni Darul Minhaj juga. Ya, ni ya. Ni Ni. Muqaddimah Ibn Abi Jamrah. ada dari Darul Minhaj. Dah. Tapi tak apalah. قال رحمه الله ورضي الله عنه قال الشيخ أبو محمد عبد الله ابن سعد بن أبي جمرة الأزدي رضي الله عنه ورضي عنا به في الدنيا والآخرة آمين. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد الخيرة من خلقه وعلى آله والصحابة السادة المختارين لصحبته. وبعد، فلما كان الحديث وحفظه من أقرب الوسائل إلى الله عز وجل بمقتضى الآثار في ذلك، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: من أدى إلى أمتي حديثا واحدا يقيم به سنة أو يرد به بدعة فله الجنة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي حديثا واحدا كان له أجر 71 نبيا صديقا، والآثار في ذلك كثيرة. ورأيت الهمم قد قصرت عن حفظها مع كثرة كتبها من أجل أسانيدها، فرأيت أن رضي الله تعالى عنه Al-Imam Ibn Abi Jamrah radhiyallahu ta'ala anhu ardah, dia memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi tu tak ada, mungkin benda tu biasa bagi ustaz-ustaz sekalian, tapi ada tadi dibaca al-khiratu la. Al-khirati. Nah. Jadi dia dalam hasyiah Syanwani itu dia kata bikasril kha'i wa fathil ya'i. Ka'inabat Muhammadinil khiyarati min khalqihi. Tapi dia kata boleh juga baca seperti mana Ustaz Syekh Fauzan baca tu. Ya, Syekh Fauzan baca tu al-khirati tu, tapi dia kata qalil, isti'mal dia qalil dalam bahasa Arab. Al-khirati dengan al-khiyarati. Al-khiyarati dengan al-khirati. Baik. Mana ikhtarahullah lah maknanya. Maknanya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, hadis-hadis yang dibawa oleh Syekh ni, oleh Syekh Ibn Abi Jamrah radhiyallahu anhu ni, terutama man hafidha ala ummati hadithan wahidan kana lahu ajru 71 nabiyyan siddiqa. Hadis yang kedua pertama tu ialah ma'ruflah hadis fadail. Hadis yang kedua ni disebut oleh Ibn Hajar Al-Haytami dalam Fathul Mubin. Nanti kita akan jumpa dah dalam Fathul Mubin tu. Man hafidha ala ummati hadithan wahidan kana lahu ajru 71 nabiyyan siddiqa. Jadi katanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami hadis ni maudhu'. Baik. Kalau hadis maudhu' enggak boleh ke tak kita riwayat? Jadi kalau Imam Ibn Abi Jamrah ni tak kali dia nak dusta kat atas Nabi SAW. Jadi hadis ni saya cari disebut oleh Al-Imam Ibn Asakir. Al-Imam Ibn Asakir dalam Al-Arba'un Al-Buldaniyah dah.
Dia sebut dalam kelebihan 40 hadis tu. Dia sebut dalam Al-Arba'un Al-Buldaniyah karangan Al-Imam Al-Hafiz Ibn Asakir. Baik, kalau nak cari, carilah kitab ni, Al-Arba'un Al-Buldaniyah ni, yang tahqiq guru kita ataupun mujiz kita, Syekh Muhammad Muti' Al-Hafiz. Sebab saya ada ijazah daripada dia. Belajar curi-curi ilmu daripada dia nya. Hafizahullah. Jadi kalau cari Al-Arba'un Al-Buldaniyah yang ditahqiq oleh Syekh Muti' Al-Hafiz hafizahullahu ta'ala. Jadi dalam tu ada hadis ni dengan sanad beliau. Sanad Al-Imam Ibn Asakir rahimahullahu ta'ala. Jadi dia sebut, dia kata hadis ni aghrabu. Paling gharib lah, yang paling gharib. Maknanya hadis fadilat meriwayatkan hadis Nabi yang paling gharib bagi dia ialah hadis ni. Jadi dia tak sebut hadis ni maudhu', cuma apa yang kita faham daripada amalan dia nya, di sisi dia tu hadis tu tidak lemah lah, ataupun tidak bukan lazim. Tidak, mana boleh disebutkan dalam bab fadail a'mal di sisi Ibn Asakir rahimahullahu taala. Benarnya saya ni bukan nak menolak Ibn Hajar radhiyallahu taala anhu ardah. Cuma nak menyebutkan sisi pandangan yang berbeza sahaja. Sebab Imam Ibn Asakir rahimahullahu ta'ala tu, kalau kita tengok Dr. Ma'bad Abdul Karim, Dr. Ahmad Ma'bad Abdul Karim, guru pensyarah di Universiti Al-Azhar dan Ustaz Ilmu Hadis di Universiti Al-Azhar, beliau mengambil kira. Dia ambil kira apa yang diamalkan oleh Ibn Asakir ni dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di dalam seolah-olah memang dia ni Allah Huffaz yang diiktibarkan dengan dia, mana dia ambil kira dengan apa yang dia buat. Contohnya dalam kita belajar hadis 40 sebelum ni, kita baca hadis 40 sebelum ni, Imam Nawawi sebut radhiyallahu anhu dalam muqaddimah tu, wa qad ittafaqal huffadhu ala annahu hadithun dha'if kan. Wa qad ittafaqal huffadhu ala annahu hadithun dha'if. Hadis mana? Hadis man hafidha ala ummati 40 hadithan. Dalam hadis 40 ni. Jadi Syekh Ma'bad Abdul Karim dia dia datangkan aurada ala kalamil Imam Nawawi. Dia datangkan perbincangan. Macam mana Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan ittafaqal huffazu. Mana adakah ulama sepakat bahawasanya hadis man hafidha ala ummati 40 hadisan tu memang sepakat ulama hadis dhaif, ataupun ada ulama yang mengatakan dia tu hasan. Jadi dia kata Al-Imam Ibn Asakir rahimahullah, ini nukilan daripada Syekh Dr. Ahmad Ma'bad Abdul Karim, boleh tengok dalam durus dia pengajian hadis 40 dia. Kata beliau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Ibn Asakir mentahsin ataupun sekurang-kurangnya meletakkan hadis ni hasan li ghairihi. Mana dia ibarat apa yang kita faham daripada kata Ibn Asakir, bahawasanya hadis ni hadis hasan li ghairihi. Hadis mana? Bukan hadis yang kita bicara sekarang ni. Hadis yang dalam hadis 40. Jadi apabila sini pun saya ni tiru. Dr. Ma'bad Abdul Karim hafizahullah ta'ala, dia kata kalaulah ulama, ada dua lah, kalau saya tengok ada dua. Ibnu Hajar kata maudhu' dalam Fathul Mubin, kita akan jumpa dalam Fathul Mubin nanti panjang umur insya-Allah bismillah taala kita akan jumpa. Yang kedua, kita ada Ustaz Mustafa Abdul Rahman. Kenal Ustaz Mustafa Abdul Rahman? Ustaz Mustafa Abdul Rahman ni Ustaz Azhar kenal. Ustaz Azhar cerita sikit siapa? Tak ada kawan dengan anak cucu dia. Fadal. Penterjemah, ada terjemah hadis 40 juga. Syarah hadis 40 dan juga dia kan ipar bagi Syekh Abu Bakar Al-Baqi. Hizbul Muslimin. Hizbul Muslim. Jadi Ustaz Mustafa Abdul Rahman ni dia angkatan anak murid Syekh Rashid Ridha. Dia penterjemah
hadis 40 dan juga terjemah Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Antara orang-orang lah. Sebab bersama dengan majlis kita ni ada juga penterjemah Mukhtasar Abi Jamrah sama dengan dalam live sama kita ni. Jadi orang pertama, kita sebut orang pertama tu sebab ada lagi hak dianya, fadlullahi alal akhirin. Jadi ada lagi. Jadi ada yang menterjemahkan hadis 40 ni, dia buat syarah. Terjemah dan syarah Ustaz Mustafa Abdul Rahman. Yang kedua dia buat terjemah juga kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Dan dia ringkaskan syarah Syanwani, dia ringkaskan. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dia wafat ketika mana kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah ni dicetak. Terjemahan dia dicetak di Pulau Pinang oleh apa dia Ar-Rawi, Matba'ah Ar-Rawi tu Pulau Pinang. Masih ada sekarang di Jaafar Rawah lah. Barang rare. Hanya ada di Jaafar Rawah dan juga tempat-tempat lain. Baik. Jadi dalam dia sebut dalam ta'liq dia tu, hadis ni maudhu' kerana pahalanya besar sangat. Pahalanya besar sangat. Sebab dia kata lebih besar daripada pahala Nabi itu satu benda yang mustahil lah. Macam mana apa satu hadis boleh dapat pahala lebih besar daripada pahala Nabi. Jadi itu saya datangkan perbincangan ilmiah dah. Saya nak suruh masing-masing buat kerja sikit lah. Supaya tahu saya tak simpul, saya lepak ya. Ustaz-ustaz belakang, ulama-ulama belakang. Jadi sanad kita nak bahas, kalau orang tanya sanad nak cari mana dalam Al-Arba'un Al-Buldaniyah. Biasanya Ustaz Fauzan dia suka takrih ni. Suruh dia carilah. Kita boleh beri kerja rumah, patut dia tulis lah. Tapi kerja rumah tua-tua ni gitulah. Alhamdulillah. Saya mengajar qadi kan, puak-puak Tok Qadi seorang. Bukan saya tak mengajar muzakarah dengan puak-puak hakim-hakim syar'i di peringkat JKSM. Ada seorang qadi, qadi sebuah daerah lah di sebuah negeri di Kelantan ni. Bagi saya cemerlang lah dia, saya tak sebut nama sebab dia manggo dia bagus pada saya pun. Ada seorang qadi ni kalau saya sebut apa-apa kak, dia cari selalu. Cari dalam kitab tu, buka dalam raudhah, kitab apa sekali. Sebelum habis kelas tu dia akan sebut dulu. Saya ayat tu cerita kabilah lain tu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fadhal sambung. قال رحمه الله ورأيت الهمم قد قصرت عن حفظها ورأيت الهمم قد قصرت عن حفظها مع كثرة كتبها من أجل أسانيدها فرأيت أن آخذ من أصح كتبها كتابا أختصر منه أحاديث بحسب الحاجة إليها وأختصر أسانيدها ما عدا راوي الحديث فلا بد منه فيسهل حفظها وتكثر الفائدة فيها إن شاء الله تعالى. فوقع لي أن يكون كتاب البخاري لكونه من أصحها ولكونه رحمه الله كان من الصالحين وكان مجاب الدعوة ودعا لقارئه. Nah, tengok sikit. Ikhtiarul mar'i qita'atun min aqli. Jadi Al-Imam Ibn Abi Jamrah radhiyallahu anhu dia sebut kenapa dia pilih untuk meringkaskan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Jadi kita ingat kaedah yang disebut oleh kalangan ulama, ikhtiarul mar'i qit'atun min aqlihi. Ikhtiarul mar'i qit'atun min aqlihi. Pilihan seseorang itu sebuah satu potong daripada akal dia. Baik, apakah sebab dia pilih? Dia kata pertama sekali fawaqa'ali an yakuna kitabal Bukhari. Maknanya jatuhlah bagi saya bahawasanya kitab yang nak diringkaskan itu ialah kitab Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Satu. Kenapa? Likaunihi min asahhiha. Kerana kitab Al-Bukhari dikauni kitab Al-Bukhari min asahhiha, daripada kitab yang paling sahih. Pada kitab sahih. Bahkan kata ulama asahhu kitabin ba'da kitabillah. Dia kata. Satu. Yang kedua, walikaunihi rahimahullahu ta'ala kana minas salihin. Yang kedua, itu kerana Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu tu muallif. Tadi kerana muallaf.
Sekarang tengok kepada muallif. Kerana muallif tu pula minas salihin. Daripada kalangan orang yang baik. Daripada orang yang soleh. Wah. Jadi, kata ulama, antaranya guru kita, Syekh, apa dia ni, Hisham, apa dia ni, Hisham Al-Kamil, hafizahullah ta'ala, dia kata kitab ilmu ni, sesuatu kitab ilmu ni, yang dikekalkan oleh Allah Ta'ala tu dua perkara. Pertamanya dia baik dari segi ilmi. Mana kitab tu kekal, dia ambil manfaat dengan dia. Pertama kerana ilmu yang dikemukakan oleh kitab tu memang ilmu yang baik. Ilmu yang bermanfaat. Fa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Apa yang bermanfaat kepada manusia akan kekal di muka bumi. Wa amma ma yanfa' amma az-zabadu fayadhhabu juhafa. Jadi syarat pertama memang ilmu tu ilmu yang baik. Ilmu tu ilmu yang bermanfaat. Jadi Imam Bukhari radhiyallahu anhu telah pilih hadis yang paling sahih. Yang kedua. Yang keduanya, faktor kedua kitab dikekal ialah kerana niat ikhlas. Tuan pengarang. Pengarang tu orang yang baik. Pengarang tu daripada kalangan orang soleh. Kata apa dia ni Syekh Hisham Kamil hafizahullah taala, orang tanya Imam Malik radhiyallahu taala anhu ardah. Dia kata ramai orang tulis kitab hadis sekarang ni, bukan kamu saja wahai Imam Malik. Ayyuha abqaha. Mana yang manakah kitab ni akan berkekalan? Maka jawab Imam Malik radhiyallahu taala anhu ardah, ay abqaha anqaha. Abqaha anqaha. Kitab yang akan kekal itu kitab yang paling suci. Mana kitab yang dikarangkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Walikaunihi rahimahullahu taala kana minas salihin. Jadi dua faktor. Jadi al-Imam Ibnu Abi Jamrah dia ambil dua faktor. Tu pertama dari segi ilmu, yang kedua kerana jalalatul muallif. Kerana muallif tu daripada kalangan orang ahlus salah, ahlun nur. Wa kana mujabad da'wah, nak iqra. Jadi yang keduanya dia tu, faktor yang keduanya dia juga seorang yang diperkenankan doanya. Mana dia orang ahli taqwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wa kana mujabad da'wati wa da'a liqari'ihi. Dan telah berdoa oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu kepada orang yang membaca kitab dia. Jadi banyak nilai tambah tu seolah-olahnya kerana kita nak masuk dalam keberkatan doa Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu ardah. Sebab Imam Bukhari ni dalam silap dalam Fathul Bari disebut dia malu nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tidak pernah dia angkat tangan melainkan Allah Taala akan beri kepada dia seperti mana apa yang dia kehendaki. Dia orang panggil apa ni? Maqam Ibrahimi. Maqam Ibrahimi mana dia malu nak minta doa dengan Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Taala dah tahu. Tapi kalau minta juga doa tu kerana ta'abbud lillahi taala. Ilmuhu bihali yughnini an su'al. Tapi jarang-jarang dia berdoa juga. Antaranya dia doa kepada orang yang membaca kitab dia. Naam. Ustaz nak tanya, kalau apa ni malu nak minta doa pada Allah maqam Ibrahimi, kalau selalu minta dengan Allah makam Musawi ke? Tak ada satu. Kullun ala khair. Maka Nabi kita paling mulia sekali. Nabi kita ud'uni astajib lakum. Maqam ta'abbud. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala suruh minta. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala suruh kita minta. Ta'abbud. Bahkan kata seorang ulama, al-kamilu man jama'a baina ad-diddaini. Orang yang kamil, orang yang menghimpunkan di antara dua benda yang berlawanan. Sebab al-jam'u baina ad-diddain itu mustahil tak? Macam mana? Dia kata al-kamilu jama'a baina ad-diddain. Dia kata macam mana dia himpun antara diddain? Dia redha, ar-redha bima aqamahu Allah
Wa ma'a dzalika yas'alul mazid. Dia redha bima aqama Allah, dia redha dengan Allah Taala beri apa kepada dia. Kalau Allah Taala beri sihat, alhamdulillah dia redha sihat, dia tak minta sakit. Kalau dia sakit dia redha. Allah Taala beri dia sakit. Tapi dia redha, tapi pada masa yang sama dia minta Allah Taala bagi sembuh. Tapi dia tahu dah, sakit dia ni Allah Taala tentu dah. Kerana dia kena redha pada satu masa dia minta sembuh. Jadi minta sembuh tu kerana Allah Taala suruh juga. Al-qiyamu bimaqamil ubudiyah. Man lam yas'alhu yaghdabhu. Kalau Allah Taala tak minta doa kepada Allah Taala, maka Allah Taala akan murka ke atas dia. Ada hadis dhaif. Faqad qala li na'am. وقد قال لي من لقيته من القضاة الذين كان لهم المعرفة والرحلة عمن لقي من السادة المقر لهم بالفضل إن كتاب البخاري ما قرئ في وقت شدة إلا فرجت ولا ركب به في مركب فغرقت قط. فرغبت مع بركة الحديث في تلك البركات لما في القلوب من الصدأ فلعله بفضل الله أن يكشف عما بها وأن يفرج عنها شدائد الأهواء التي تراكمت عليها ولعل بحمل تلك الأحاديث الجليلة تعفى من الغرق في بحور البدع والآثام. Naam, qala radhiyallahu anhu. Ini Al-Imam Ibnu Abi Jamrah menukilkan daripada seorang qadi, daripada orang yang dia temui daripada as-sadah, daripada orang yang mulia yang diakui kelebihan mereka. Jadi 3 lapis lah. Imam Ibn Abi Jamrah daripada seorang qadi. Qadi ni mana orang alim lah. Tidak akan jadi qadi melainkan dia tu dekat-dekat dengan mujtahid. Qadi. Maknanya apabila qadi daripada orang yang as-sadah al-muqarrir lahum bil fadli. Siapa dia? As-sadah maknanya ba'd as-sadah tu kata inna kitabal Bukhari. Dalam nuskah saya inna kitabahu. Tapi dalam nuskah yang ini inna kitabal Bukhari ma quri'a fi waqti shiddatin illa furrijat. Sesungguhnya kitab Imam Bukhari radhiyallahu anhu tidak dibacakan ketika susah melainkan akan dibuka, akan diberi kelapangan kesusahan. Kitab Sahih Bukhari wala rukiba bihi fi markabin faraghiqat qattu. Dan tidak pernah dibawa belayar, dibawa perjalanan dengan kitab Sahih Bukhari. Lalu perahu itu akan tenggelam. Tak, sama sekali tidak. Kalau dibawa kitab Bukhari dalam pelayaran akan selamatlah. Maknanya jadi macam azimat. Jadi macam azimat untuk pelayaran. Jadi katanya al-imam ini dia panggil apa ni? Khasiyat. Dan ulama-ulama pakak baca ni. Saya masa saya sekolah Mahad Muhammadi dulu, Al-Fadhil Ustaz Zawawi Abdul Latif hafizahullah taala menceritakan bahawasanya kalau di setengah-setengah istana pemerintah di negara kita ni, kalau raja-raja pemerintah negeri gering, maka akan pihak istana akan minta supaya alim ulama membaca Sahih Bukhari. Baca Sahih Bukhari. Itu, dan juga guru saya Syekh Wazir hafizahullah taala kata memang dia pernah dijemput untuk baca Sahih Bukhari. Dan juga Maulana Hussein pun pernah dijemput dengan permintaan daripada pembesar-pembesar negeri untuk baca Sahih Bukhari untuk tujuan ni. Di tempat kita pun benda ni, apatah lagi di Al-Azhar Syarif. Al-Azhar Syarif tu memang diketahui lah. Cuma guru saya ni Syekh Nuruddin Al-Banjari hafizahullah, dia buat ceritakan sedikit. Dia kata pada zaman dulu Mesir dan juga Sudan ni ada berlaku peperangan. Mesir dan Sudan bukan sekarang ya. Dulunya Mesir dan Sudan ni ada berlaku peperangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tak jadikan peperangan antara sama-sama Islam sebab orang kafir suka. Jadi apabila berlaku peperangan di masa tu, mungkin maksud peperangan Mesir dengan Sudan tu bukan
dengan orang bukan Islam. Bukan dengan Islam tapi dengan orang bukan Islam. Disebabkan dulu Mesir dengan Sudan ni satu daulah saja. Satu daulah saja. Pada zaman Uthmaniyahnya, kita ingat bendera Uthmaniyah tu ada titik 3 kan. Kalau kita tengok Sahih Bukhari, kita nuskah Sahih Bukhari katakan Sultan Abdul Hamid tu ada bulan bintang 3. Ingat? Itu menunjukkan daulah Uthmaniyah tu Turki, Mesir dengan Sudan masa tu. Baik, jadi berlaku peperangan. Walhasil tak kira lah, berlaku peperangan di kawasan sepadan Sudan tu, masih lagi dalam jajahan Mesir. Maka ketika itu peperangan tu semakin hari semakin memburuk. Semakin memburuk, maknanya tidak berpihak kepada pihak pemerintah Mesir lah. Maka pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada seorang pembesar negeri meminta kepada memberi cadangan kepada pemerintah pada ketika itu, Khediwi mana saya tak ingat namanya. Kalau nak fakta yang tepatnya boleh tengok dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Tarbiyatul Aulad karangan Abang Marhum Ustaz Abdullah Nasir Alwan kan. Dia ada tajuk belakang tu Syaja'atu Alim Azhari. Dan tengok dalam kitab tu namanya siapa dia apa semua sekali. Jadi Syekh dia kata cadangannya supaya dihimpunkan ulama-ulama Azhar baca Sahih Bukhari. Bacakan Sahih Bukhari supaya untuk diberi kemenangan Mesir dalam peperangan. Maka dibacakanlah. Ulama-ulama pun dihimpunkan dan diberi insentif untuk baca Sahih Bukhari dan sebagainya. Baca khatam, baca khatam, lepas tu baca pula khatam. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala-nya peperangan tu masih tidak memihak kepada Mesir. Masih lagi tidak berpihak kepada Mesir. Maka pada ketika itu Khediwi Bashar tu pergi ke Azhar. Pergi Azhar, dia himpunkan ulama-ulama yang baca Sahih Bukhari ni. Dia kata, kenapa dia kata masih belum menang lagi? Kamu semua dah baca Sahih Bukhari. Dah baca hadis Nabi SAW. Dia kata, tapi masih juga kalah. Sama ada kitab yang kamu baca tu tak betul, ataupun kamu ni bukan ulama sebenarnya. Oh, berat tu. Kita ni baca, tak tahulah nak lagu mana kita ni kalau buat zaman ulama zaman dulu. Jadi kecut teruk lah berlakunya alim ulama tu. Moga raja ni dia main dia pedang. Jadi kata dalam riwayatnya, dalam ceritanya, bangunlah seorang ulama yang muda di hujung saf. Di tepi tu dia kata, dia bacakan suatu hadis. Dia kata apabila berlaku zalim, hadis ni bukan dalam Bukhari. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar tidak dilaksanakan, apabila arak diminum dan tidak dilaksanakan amar ma'ruf dan munkar, maka berdoalah orang-orang soleh pada ketika itu, maka Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala tak terima doanya apabila maksiat berleluasa serta-serta. Jadi bila dengar hak tu Khediwi tu balik. Berhenti dia balik. Kena atas muka kan. Tapi mujurlah dia tak. Bila dia balik, dia minta supaya dihantarkan orang alim tadi ke istana dia. Maka ulama-ulama Azhar widak belaka dengan Syekh tu. Widaklah belaka sebab dia sudah bersedia sedialah untuk ambil tindakan ke atas dia. Maka dia pergi. Akhirnya dia pergi dan dia nasihati kepada raja tersebut, pada Khediwi, dan Khediwi terima. Alhamdulillah Khediwi pun membatalkan orang jual arak dan sebagainya di Mesir dan pada ketika itu. Jadi kalau nak tahu peristiwa tu berlaku zaman bila, saya dengar cerita ni daripada Syekh Nuruddin Al-Banjari, cuma saya baca juga dalam banyak kitab. Cuma antaranya saya bacanya dalam kitab Tarbiyatul Aulad karangan Syekh Abdullah Nasir Alwan rahimahullahu ta'ala. Jadi
Imam Ibnu Abi Jamrah dia kata nak baca ni kerana takut untuk menolak bala. Dia kata kerana hati berkarat, dia kata. Hati kita berkarat ni, Imam Ibn Abi Jamrah ni wali Allah ni. Dia kata hati berkarat, la ilaha illallah. Yang kedua supaya Allah Taala melepaskan kita daripada hawa nafsu yang berhimpun, yang bertimbun, allati tarakamat 'alaiha. Mana hawa nafsu ni ibarat bertimbun di atas nafsu. Hawa nafsu ni bertimbun di atas jiwa. Dia kata mudah-mudahan dengan keberkatan hadis ni kita akan selamat daripada tenggelam. Sebagaimana kapal selamat daripada dengan bawa berkat hadis Sahih Bukhari, maka dengan berkat baca hadis-hadis dalam Sahih Bukhari ini insya-Allah kita akan selamat daripada tenggelam daripada lautan bid'ah dan dosa. Dan tidak nak sebutlah secara betul dan jelas, kita tidak akan selamat daripada ajaran-ajaran sesat melainkan kalau kita menghidupkan pengajian hadis Nabi SAW. Tak akan selamat. Kita hanya boleh terangkan. Manusia ni dengan kepahaman dia boleh menyeru. Tapi kalau kita bentulkan kembali manusia dengan hadis Nabi SAW, manusia akan kembali di atas jalan yang lurus. Jadi tak kira lah. Tak kira lah daripada pihak mana pun. Kebanyakan tu kerana mereka tidak berpegang sebenar-benarnya dengan hadis Nabi dan juga dengan sunnah Rasulullah SAW. Habis sikit lagi. فلما كملت بحسب ما وفق الله إليه فإذا هي 300 حديث غير بضع فكان أولها كيف كان بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآخرها دخول أهل الجنة وإنعام الله عليهم بدوام رضاه فيها فسميته بمقتضى وضعه جمع النهاية في بدء الخير والغاية ولم أفرق بينها بتبويب رجاء أن يتمم الله لي ولكل من قرأه أو سمعه بدء الخير بغايته فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلها لقلوبنا جلاء ولداء ديننا شفاء بمنة لا رب سواه وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata kitab ni dalam hampir dekat-dekat 300. 290 lebih yang dia pilih. Jadi Alhamdulillah masa saya duduk tengok-tengok belak-belak kitab syarah ni dan saya bandingkan dengan Sahih Bukhari yang asal, hampir setiap tarajim Bukhari itu dia datangkan hadis. Maknanya dia ambil tarajim dalam satu terjemah, satu tarajim Bukhari, satu tajuk dalam Sahih Bukhari, dia akan datangkan satu hadis. Dan dia ikut susunan lah, jarang sangat dia tambah hadis-hadis lain. Ada juga akhirnya kita akan jumpa dia tambah hadis-hadis mu'allaqat. Hadis-hadis mu'allaqat dalam Bukhari pun dia masukkan juga dalam di dalam kitab dia ni. Jadi saya pernah ditanya apa makna jam'un nihayah fi badil khair wa ghayah. Jawab kita terjemah jam'un nihayah menghimpunkan nihayah, menghimpunkan perhabisan pada memulakan kebaikan dan juga ghayah. Jadi kalau kita tengok cara ada seorang guru saya Al-Fadhil Ustaz Zubair bin Yusuf, Ustaz Wan Zubair bin Wan Yusuf hafizahullah taala, dia lepas saya pondok Madinah. Dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nama kitab ni kita tak akan faham melainkan kita baca kitab daripada awal sampai akhir. Kita tak akan faham nama kitab tu melainkan kita baca ulang. Jam'un nihayah fi badil khair wa ghayah. Itu satu. Seperti mana kata-kata dia sebut tu sama dengan kata-kata Syekh Abdul Fattah Abuddah hafizahullah ta'ala rahimahullah ta'ala, al-kitabu la yu'tika sirrahu hatta qara'tahu kullahu. Al-kitabu la yu'tika sirrahu hatta qara'tahu kullahu. Mana rahsia daripada kitab tu kita tak akan dapat melainkan apabila kita baca semua sekali. Kita baca semua sekali. Tu yang kedua lah.
Atau apa kaitan jam'un nihayah? Nihayah tu maksudnya kita tengok dukhulu ahlil jannatil jannah. Dukhulu ahlil jannatil jannah. Maknanya penghabisannya ialah seorang itu mendapat masuk syurga dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana muqaddimah dia? Muqaddimah dia dengan badul iman, dengan badul wahyi. Jadi badul wahyi itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala ni. Allah Taala turunkan wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu untuk kebaikan kita kerana Allah Taala nak selamatkan kita supaya kita boleh masuk syurga. Maka barang siapa yang mengikut wahyu daripada Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut Quran dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah munasabahnya jam'ul nihayah fi bad'il khairi wa ghayah. Bil khairi badul wahyi. Wahyu daripada Allah Taala, wal ghayah dan juga ghayah. Mana ghayah pun dengan mana nihayah juga. Nuskah saya ni tak ada alif lam. Bimannihi la rabba siwah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wallahu alam. Kita berpada dengan setakat itu dulu pada pagi yang minggu ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Ada nak tanya apa? Sekejap boleh. Mengajar apa? Assalamualaikum. Fadal. Waalaikumsalam. Nak tanya pasal apa hak hamba yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, malu nak angkat tangan itu dipanggil maqam Ibrahimiyah. Maqam Ibrahim ni. Ini Syekh Yusri sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Nabi Ibrahim alaihi salam itu apabila dia dilontarkan ke dalam api, ketika mana dia dilemparkan ke dalam api, bila dia dilempar ke dalam api, dalam kata ceritanya dia lempar orang Turkinya, dia dilempar tu di Urfa. Dia lempar di Urfa. Ustaz Fauzan kot, saya tak tahu Urfa mana. Tapi Ustaz Fauzan dia tahulah. Dia dilempar tu di Urfa, dalam lembah dengan Manjani. Orang Turki lah katanya. Jadi apabila jatuh dalam api tu, daripada atas bukit jatuh dalam api tu, Jibril alaihi salam datang tanya dalam athar. Jibril alaihi salam datang bertanya kepada dia. Alaka hajatun, ketika dia sedang berterbang dalam api tu. Alaka hajatun, adakah kamu punya hajat wahai Ibrahim? Lalu jawab Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Adapun kepada kamu, maka tidak sama sekali. Mana hajat kepada kamu wahai Jibril, tidak. Dia redha lah. Daripada api Allah Ta'ala, dengan sebab dia berdakwah kepada kaum dia, dia dilempar dalam api. Amma ilaika fala. Maka nak Jibril tanya lagi. Ila Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jatuh dalam api tu. Maka jawab Ibrahim, amma ila Allah fa ilmuhu bihali yughnini an suali. Amma ila Allah fa ilmuhu bihali yughnini an suali. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu Allah Taala dengan hal keadaan aku sudah mengkayakan aku daripada aku minta doa kepada dia. Maknanya buat apa minta? Tak perlu minta, Allah Taala dah tahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam hadis yang sahih, Nabi dalam yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Salihin, perkataan yang akhir yang disebut oleh Nabi Ibrahim AS sebelum jatuh dalam api adalah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jadi dia tak minta, kata cukuplah bagi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tolong. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Pertolongan daripada Allah Taala tu, api tu menjadi sejahat-jahat musuh. Kalau kita kata
Fa'aradu bihi kaidan dalam surah Al-Quran. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka membuat perancangan. Seluruh manusia zaman itu sepakat membuat perancangan jahat, komplot konspirasi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Maka kami jadikan orang yang buat perancangan itulah contoh-contohnya. Waktu Nabi Ibrahim tak terbakar mereka api. Tali je. Dia duduk dalam api tu beberapa hari. Dengan selamat bardan wa salaman, kata al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu dalam kitab apa dia ni? At-Tanwir fi Isqat at-Tadbir. Dalam kitab At-Tanwir kata Ibn Athaillah As-Sakandari, semua api atas muka bumi sejuk pada masa itu. Bukan api tu ya. Sebab perintah dari khitab daripada Allah, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Semua api atas muka bumi ini berasakan itu perintah Allah Taala kepada dia, maka semua sejuk belaka. Semua sejuk pada ketika itu. Bukan saja hati Nabi Ibrahim ya. Api yang ada semua atas muka bumi pada ketika itu jadi sejuk. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi faja'alna fa'aradu dan faja'alna. Kita tengok pertolongan Allah Taala kan tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Nabi Musa alaihissalam berdepan dengan tukar sihir. Tukar sihir itu kalau kita kira paling jahat lah. Zaman kita ni. Kalau orang tukar sihir ni, maknanya tali-tali dajjal lah belakangnya, pokok Yahudi apa semua sekali ada zaman sekarang ni. Paling jahat lah kita kira. Tapi Allah Ta'ala jadikan tukar sihir itu mula-mula beriman. Berbalik habis segala perancangan. Tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi makam Ibrahim itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makam yang paling tingginya makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ini boleh habuan kita, insya-Allah kita iktidak lah. Masing-masing Allah Taala berilah ikut qadar, ikut pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi. Ustaz nak tanya, Ustaz pernah dengar ke? Saya pernah dengar pada Syekh Yusri, tetapi Ustaz pernah dengar juga. Syekh Yusri sebut masa Nabi Isra Mi'raj, Nabi kan diberikan kefarduan sembahyang tu 50 waktu. Kemudian Nabi turun tu jumpa Nabi Musa. Sebelum jumpa Nabi Musa tu Nabi jumpa Nabi Ibrahim dulu. Tapi sebab Nabi Ibrahim ke duduk di langit berapa? Langit ke-7 ke? Nabi Musa duduk langit ke-5, tak silap saya lah. Jadi dia lalu Nabi Ibrahim tu baru jumpa Nabi Musa. Tapi kenapa Nabi Ibrahim tak minta takhfif? Nabi Musa yang is'alu takhfif. Kerana Nabi Ibrahim tu makam ni makam reda, makam tak minta. Nabi Musa tu makam hujjah. Wa kallamallahu Musa taklima. Makam apa? Makam kalimullah. Dia sebut makam kalimullah. Sebab tu dia berhujah. Tapi Nabi Ibrahim dia reda, dia tak minta, walaupun sepatutnya dia yang lalu dengan dia tu, patut dia yang sebut, tapi dia tak sebut. Ustaz pernah dengar kau tu? Dengar saat ni daripada Syekh Sidi Syekh Fauzan. Alhamdulillah. Daripada Syekh Yusri juga kata makam Ibrahim itu. Dia syarah dari sudut tu. Saya dengar lah. Alhamdulillah Syekh Sidi Syekh Yusri ni Allah Ta'ala bagi futuh pada dia banyak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya pernah sebut kefahaman, kefuhum daripada beliau. Saya beritahu kepada habaib. Jadi semua pokok habaib memang kagum dengan apa yang Allah Ta'ala buka kepada Syekh Yusri hafizahullah Ta'ala. Mana benda bukan benda yang pertama lah. Yang benda yang tak pernah kita tak jumpa tu, Allah Ta'ala buka kepada dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya rasa benda itu mungkin butuh daripada dia lah. Daripada kita jumpa dari kitab lain. Mana kita nisbah kepada dia lah dulu. Kepahaman tu. Mana sebab Nabi Ibrahim tu maqamur ridha. Dan juga Nabi Musa alaihissalam tu dia tengok, kalau kita tengok alasan dia beritahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah kerana kesian kepada umat. Kesian kepada umat. Tapi saya pernah dengar daripada
almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid. Tuan Guru Haji Abdul Hamid Batur. Gunung. Saya belajar surat Mi'raj apa semua dengan dia. Belajar kitab-kitab Jawi lah dengan dia nya. Tok Guru Haji Hamid dia sebut, saya bukan belajar kitab ikam tak kaji mana 2 kali ya pergi. Tapi kitab-kitab lain lah masa saya duduk baca tu, saya ngaji kitab-kitab Jawi dengan dia. Dia kata Hafizah rahimahullahu ta'ala, memanglah kita terimalah, kita umat Nabi SAW, kita bersyukurlah kita diberikan 5 fardu sembahyang. Tapi kita usaha supaya sembahyang nawafil kita biasa hafal 50 sehari semalam. Kita usahakan supaya nawafil kita sehari semalam itu biasa hafal 50. Ni masih lagi muafakat dengan apa yang diajar oleh Syekh Yusri hafizahullah taala, al-hayatu kifahun. Al-hayatu kifahun. Maknanya al-akhdhu bil azaimi qadra al-imkan. Maknanya kita cuba untuk berpegang dengan, walaupun kita diberi takhfif oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita duduk di atas tangga yang lebih tinggi. Nabi kita SAW pun turun dengan redha juga. Turun dengan redha juga. Jadi itu saya gabunglah faedah daripada Tuan Guru Haji Abdul Hamid Batur mengajar kita ikam. Tapi saya belajar ni bukan dari kita ikam. Saya belajar kita ikam ni 2 hikmah ya. Ada dua majlis saya belajar ikam dengan dia. Tapi saya belajar kita Jawi lain, kita saya tahu apa semua sekali lah. Jadi dia kata kita usahalah supaya jumlah semaya sunat kita dengan semaya nawafil kita setiap hari tu biar sampai tanggal 50 rakaat juga campur dengan semaya fardu. Tambahlah. Biar cukup 50 fardu. Jadi Syekh Rayyan pun kata dia dulu dia jaga lagu tu. Sebelum jadi doktor, sebelum jadi pensyarah Azhar. Bila jadi Azhar tak boleh buat belakang. Jadi pensyarah Azhar semua sibuk dia kata. Jadi alhamdulillah lepas kalau dia wafat ni baru saya tahu. Saya perasan tak tahu dah betul ke tidak. Bila saya perhati balik video-video yang dia mengajar, bila dia ketawa tu dia sembunyikan dia nak menangis. Dia nak menangis tapi dia sembunyikan dengan ketawa. Saya perhati balik sebenarnya dia nak menangis macam tu. Tapi dia ketawa. Dia kata bila dah apa dia ni, dah jadi pensyarah Azhar tak sempat dah nak jaga semai-semai sunat ni, dia kata. Jadi masa lapang, masa PKP ni kita buatlah sedaya upaya kita mujahadah. Sebab kita tak tahu lepas ni kita boleh ke tak nak beramal, nak berzikir. Tapi kalau kita buat betul-betul masa kita masa kosong ni, insya-Allah taala masa kita sibuk kita dapat pahala. Kita akan dapat pahala ketika mana kita tak sempat. Insya-Allah Allah taala tahu hati kita. Bismillah taala. In ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Itu surah Al-Anfal. Jadi katanya ulama, katanya Dr. Ma'bad Abdul Karim, pastikan Allah Ta'ala tahu dalam hati kita baik. In ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Walhamdulillah. Wallahu a'lam. Lagi? Boleh dah baca kita start Fathul Mubin pula sikit. Allah. Jazakumullah khair. Fathul Mubin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أما بعد قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى نفعنا اللهم بعلومهما وعلومكم وعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita berhenti pada kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimah hadis 40 dia tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin kan situ. Rasanya kau 10 tu lagi. Wujuh tarbiyah. Wujuh tarbiyah.
ada baca habbah tu tapi tak habis itu. Sebelum wal hikmah fi jami' hadhihi tadbirat. Al-alamin tu sebelum dia wal hikmatu fi jami' hadhihi tadbirat. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف الإمام ابن حجر الحيثمي رضي الله عنه يا رب العالمين والحكمة في جميع هذه التدبيرات تحصيل ما يحتاج الآدمي من الغذاء والأدم والفواكه والأشربة كما قال الله تعالى أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا الآية. Baik. Wal hikmatu mubtada lah. Waw tu waw istitnaf. Bermula hikmah. Pada sekalian pentadbiran ini, mana tadbir Allah Ta'ala ini, apa hikmahnya Allah Ta'ala mengaturkan tadbir ini kepada kita, semua tadbiran dia tu, alam ini, tahsilu ma yahtaju ilaihil adami. Maknanya Allah Ta'ala nak memperolehkan kepada kita barang ataupun keperluan apa yang perlu kepadanya oleh bangsa Adam. Al-Adami itu mana? Anak Adam lah. Al-Adami maknanya bangsa manusia. Ia tu ia nisbah pada Al-Adami. Al-Adami mana yang dinisbah kepada Nabi Adam AS. Maknanya supaya anak Adam dapat apa yang segala yang dia perlukan. Apa dia? Min tu bayang bagi ma. Apakah yang diperlukan oleh anak Adam? Minal ghidai. Daripada makanan asasi. Makanan ghidha. Makanan yang memberi tenaga pada dia. Wal udumi. Jamak bagi idam. Dan juga lauk-lauk. Lauk-lauk pun boleh juga. Makanan pun boleh. Fawakih. Ini semuanya anwa' makanan. Anwa' makanan ada asasi ghidha, taghadhi, ada idam dan juga ada buah-buah fawakih. Ada satu lagi dawak. Disebut dalam kitab fiqh. Jadi apa yang diperlu makanan tu dia kata ada makanan, ada minuman, ada lauk dan juga ada buah-buah. Dan juga ada minuman-minuman. Kama qala Allah Ta'ala anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Dia kata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami telah curahkan sabba, maksudnya kami curahkan air sebagai suatu curahan. Maknanya Allah Ta'ala turunkan hujan yang banyak kepada kita. Thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Kemudian kami belahkan ataupun kami merekahkan bumi itu sebagai suatu rekahan. Tapi bila jumpa al-ayata tu, ingat mana tammim al-ayata. Maknanya sempurnakan lagi ayat. Mana tak habis lagi istisyak. Jadi ini katanya guru kita Syekh Said Shaltut hafizahullah, bila kita jumpa al-ayata itu kita takdir kamil al-ayata. Apa maksudnya kamil ayat? Maknanya wujuhul istishhad itu tidak akan sempurna melainkan kita sambung lagi ayat. Anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habban wa inaba. Apa siapa pada mata allakum wa li'an'amikum kan? Wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhlan wa hada'iqa ghulban wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Sampai ke situ. Sampai kepada mata'an lakum wa li'an'amikum. Mana sampai ke situ sebenarnya istishhad dengan ayat ni. Maknanya bukan berhenti sekat tu lah. Sebab kita ni memang ringkas. Syekh Ibn Hajar pun dia kata dah bahawa kitab Fathul Mubin ni dia ringkaskan seringkas-ringkasnya, tak boleh dah ringkas pada tu. Jadi sebenarnya dia kata kembali kepada apa Allah Ta'ala sebut. Ini kita boleh faedah.
satu ilmu yang kita dapat sini. Hikmah ni kita nak tahu hikmah kejadian ni daripada mana. Adakah kita fikir tadabbur sendiri? Maknanya kita tak boleh tahu melainkan setakat yang diberitahu oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Jadi kita nak tahu hikmah ni, kita kena banyak tadabbur kepada ayatullah Al-Quraniyah. Dia panggil, katanya Dr. apa dia ni, Dr. Dania tu. Dr. Dania orang mengaji Mesir dulu, dia mengaji kuliah Sekanariah. Dr. Dania tu dia buat kitab apa dia ni, Al-Quran Saintifik tu. Al-Quran Saintifik tu dia kata, kuncinya memahami dua ayat. Ayatullah Al-Kauniyah dengan ayatullah Al-Quraniyah. Karena bila kita faham ayat Quran, Kitabullahil Manzur, Kitabullahil Makstur, kita faham ayatullah ni, dan kita faham kejadian Allah Ta'ala datang muka bumi. Kita faham kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas muka bumi ini, maka kita sendiri ni, kalau ulama kita sebut ayatullahi, kita sendiri ni ayatullah al-ma'mur. Jadi kita ni antara tiga. Thulathiyah. Ayatullah ataupun kitabullah. Kita ni kitabullah, kita sendiri mukallaf dipanggil kitabullahil ma'mur. Kita ni kitabullah juga. Ya, kitabullah al-ma'mur. Kita ni mukallaf. Kita dengan jin. Bahasa manusia dengan bahasa jin. Begitu juga ada pun alam ni kitabullahil manzur. Kitab Allah yang untuk kita tilik, kita perhatikan dia, kita kaji dia. Dan juga ada pun Al-Quran ni kitabullahil mastur. Jadi tak dapat tidak kita untuk kita faham alam ini, kita kena faham kembali kepada tiga. Apa dia? Ni Ustaz Azam lebih mahir daripada saya ni. Tapi saya nak sebut jugalah. Ulama-ulama lain pun sebut. Kita kena memerhatikan tiga sumber. Pertamanya kita tak perhati kepada wujud berdasarkan hukum akal. Kita tengok kepada alam ini dengan hukum akal. Dan kita tengok syarak. Kita tengok syarak. Apa dia ni? Tengok alam ni dengan hukum adat seperti itu. Tengok alam ni dengan hukum adat. Alam ni dia ada adat. Kita tengok alam dengan hukum adat. Dan juga kita tengok, kita baca Quran dengan akal. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatih. Kita tengok lebih luas tu. Dan juga kita tatbikkan hukum syarak pada diri kita. Jadi tiga hukum lah. Mesti ada tiga hukum tu. Tiga hukum tu kena ada. Hukum syarak, hukum akal, dan juga hukum adat. Hukum adat adalah kita membaca alam, tapi bukan kata mesti berlaku sama. Hukum adat tu. Tadi ada juga percanggahan adat tu. Sebab ada Tuhan yang mentadbir. Tapi sebenarnya kalau berlaku hukum adat, dia pun tanda kebesaran Allah Ta'ala ada. Ayatullah ada. Jadi semua tu tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kita nak tahu tu, hikmat kejadian tu balik kepada kitabullah. Balik kepada kitabullahil al-mastur. Itu Al-Quranul Karim. Jadi maaflah Ustaz Fauzan. Jadi baca kitab Fathul Mubin ni cara ikut cara Risalah Nur juga. Saya nampak gitu lah tadi. Saya nak kata dah, nak tanya dah tadi. Tapi Ustaz sebut dah tu, betul dah tu. Kitabullah Al-Ma'mun tu Bani Zaman sebut ke Ustaz? Saya tak setakat ni tak jumpa lagi. Saya jumpa dalam Ashabus Syahali lah. Syahali Jemaah ada juga saya tengok nama dia Syekh Onul Qudumi pun cakap dengan bahasa sama. Nanti saya share hak dia himpunkan antara tiga ni. Dalam dia lebih Syekh Onul Qudumi dia banyak lagi ke pelbagai bahasa. Saya sharekan. Dia sebut pasal Kitabullahil Mastur, Kitabullahil Ma'mun dengan Kitabullah. Tapi Syahli Jemaah sebut dalam perbahasan dia pasal Sunanul Ilahiyah. Dalam kitab dalam waqal al-imam tu.
Wa qala al-imam tu, ada tak? Siapa dia ada kitab tu saya. Wa qala al-imam tu dalam bab as-sunanul ilahiyah. Sunanul ilahiyah ni kajiannya pertama sekalinya ia Syekh Rashid Ridha lah. Biarlah kata Mu'tazilah pun. Syekh Muhammad Abdul ni tak apalah, kita ada juga faedah yang banyak. Syekh Yusuf kata walaupun dia ni orang cerdik, Syekh Muhammad Abdul ni seorang yang cerdik. Dia banyak faedah kepada umat Islam. Mana kalau orang kritik pun kritik gitu-gitu lah. Banyak juga faedah dia kepada umat Islam. Baik. Al-alamina jam'u alamin. Al-alamina jam'i alimin. Kalau kita baca jam'i boleh tak? Jadi badal kepada al-alamin tu. Jam'i alamin. Jamak kepada alam. Maksudnya alam tu mufrad, alamin tu jamak. Mushtaqin minal alami. Dia kata diistiqaqkan dia daripada minal ilmi. Ni yang pertama. Ni ilmu istiqaq ni kita kurang mahir sebenarnya. Kurang mahir sebab kita tak pernah belajar. Saya ada fikir seorang-seorang nak baca muzakarah kitab lain lagi, tapi hari ni pun rasa banyak dah. Ada satu kitab yang bagus, Ustaz Azan ada kata kitab ilmu istiqaq Syekh Yasin Padani. Itu asas paling asas dari ilmu istiqaq. Baik, jam'u alamin mustaqim minal ilmi. Dia kata alam ni dia kata ambil daripada ilmi. Fayaqtassu bidhawihi ala ma ya'ti. Maka tertentu apa? Fayaqtassu alam. Lafaz alam tu hanya tertentu dengan empunyanya ilmu. Bila sebut alam, maka yang dimaksudkan alam tu hanya yang berilmu sahaja. Mana yang mengerti, yang punya pengertian. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini istiqaq yang pertama. Dia nak bahas istiqaq ni. Kalimah alam tu istiqaq dia, pecahan dia daripada mana? Ilmu istiqaq ni atas pada ilmu tasrif dah. Dia atas pada ilmu tasrif. Fayaqtassu bidawihi. Mana fayaqtassu alam dengan bidawihi, bidawil ilm. Alama ya'ti. Ini ay wa in jaraina alama ya'ti. Ini Syekh Ibn Hajar dia datangkan lafaz alama ya'ti ni, tahu dah sekarang ni ada lagi akan ada orang iktiraf. Di atas barang yang akan datang. Maksudnya daripada iktiraf lah. Orang akan iktiraf lepas ni. Dia kata macam mana alam ni hanya bagi yang mempunyai ilmu saja. Sedangkan Allah Ta'ala ni Tuhan bagi sekalian makhluk. Bukan mempunyai bagi yang berilmu saja. Bukan Tuhan bagi segala yang berilmu saja. Al-alami itu perbahasan pertama tentang istiqaq lafaz alam. Awil alamati au tulit tanwi'ul khilaf. Tanwi' khilaf dalam istiqaq. Jadi istiqaq yang kedua, khilaf yang kedua, bahawasanya alam itu istiqaq daripada al-alamati. Daripada alamat. Alam tu dinamakan alam kerana dia mujid. Li'annahu alamatun ala mujidihi. Kerana alam itu li'annal alama alamatun kepada Tuhan yang menciptakan dia, yang mengadakan dia. Jadi tak tahulah Ustaz Fauzan, kita tengok perbandingan antara ulama usuluddin, dia bahas tentang wujudillah ataupun sifat-sifat Allah Ta'ala dengan pendekatan yang dibawa oleh Syekh Sa'id Nursi hafizahullah Ta'ala. Syekh Sa'id Nursi dia guna kalimah ayah. Ayatullah kan. Ayatullah. Jadi ayatullah ni lebih dekat. Sebab dia istilah Quran. Kalau alam tu memang betul juga. Sebab semua, kalau kita tengok, ayatullah belakang. Kerana ayatullah sanurihim ayatina fil afaq.
Ada ayatullah fil afaq. Ada wa fi anfusikum, ada ayatullah fil anfus. Ada ayatullah, mana semua alam lah ada ayatullah wa fi di langit. Semua tu inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Ada ayat di langit, ada ayat di afaq, ada ayat di dalam diri kita, semuanya ayatullah belaka. Baik. Jadi bila kita sebut ayatullah tu dekat siapa sikit katanya Syekh Said Nursi. Kalau kita yang alam tu jauh sikit. Alam ini menunjuk alamat kepada Allah. Jauh juga, tapi ayat-ayat Allah tu dekat sikit. Sebab tu kata Syekh Said Nursi, cara hak dia ni, dia sebutlah hafizahullah rahimahullah ta'ala, seperti tukar Nabi Musa. Fa'arahul ayatal kubra kan. Fa'arahul ayatal kubra kan. Tukar Nabi Musa tu al-ayatul kubra. Katalah mana pun tu biar air. Kata mana pun tu biar air insya-Allah. Tapi kalau cara ulama kalam jumpa air juga, tapi kena gali dulu. Kena gali dulu. Kena susah payah dulu. Tu kata-kata Syekh Said Nursi. Baik ala kulli halah. Semuanya sebab orang malah dan ni, maka mungkin cara Syekh Said Nursi tu sesuai pada zaman dia ni. Wasifat li'annahu alamatun ala mujidihi wa annahu muttasifun bisifatil kamali. Dan juga menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang sempurna. Lagu mana lihat tu mana kerana alam, macam mana alamat tu? Alamat alam ni menunjukkan bahawasanya wa anna mujidal alam, pada Tuhan yang menjadikan alam tu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sebab apa? Sebab jadi Tuhan tu li falikaunihi alatan fid dalalati ala dhalika wa isman lima yu'lamu bihi sara katabi'i isman lima yutba'u bihi. Berarti molek. Dia kata oleh kerana dia kata falikaunihi alatan fid dalal. Oleh kerana alat apa dia ni, alam ini ialah alat untuk dilalah. Ala zalika ay ala zalikal madlul min min wujudil mujid, dan juga ittisafihi bi sifatil kamal. Lagi slow tu. Falikaunil alam alatan fid dalalah ala zalika zalikal madhkur wa isman lima yu'lamu bihi, dan juga dia jadi nama bagi benda yang diketahui dengannya, saraka tabi'i, maka jadilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dijadikan dia tu seperti tabi' isman lima yutba'u bihi. Maknanya dia dijadikan alam katabi'i isman lima yutba'u bihi. Taba' bukan tabi', katabi'i isman lima yutba'u bihi. Benda yang menempel dengan dia, ataupun benda yang tertampal dengan dia. Tu bandingan tu saja tu, bukan tukar tulis tanzir dah. Tanzir dari segi istiqaq. Kenapa disebut alif, tak disebut, tak sebut alim, bukan alam. Kenapa tidak sebut alim, tidak alam? Dia kata kerana dah jadi seperti tabak. Kata isim lima yutba'u bihi. Wa madluluhu ma siwallahi ta'ala wa sifati dhatihi. Dan bermula madlulnya, madlul bagi apa? Benda yang ditunjukkan oleh lafaz alam. Madlul bagi lafaz alam itu ialah ma siwallahi ta'ala wa sifati dhatihi. Benda yang selain daripada nama Allah dan sifat-sifat zat Allah Ta'ala. Jadi, semua daripada lain nama Allah tu alam belaka.
li'annaha laysat ainan nadaran lilluzumi wala ghairan nadaran listihalatil infikak. Ya, ni start ni. Wa takhsisuhu bidhirruhi aw bin nasi aw bithaqalaini aw al malaikati aw bithalathati ma'asy syayatini aw bi bani adam aw bi ahli al jannati wan nari aw bir ruhaniyina yahtaju li dalilin. Baik. Sejak dulu. Tahlil bagi li'annaha laysat ainan kata. Li'annaha tu kembali pada mana tu? Li'annaha ay li'anna sifat az-zat laysat ainan, bukan ainuz zat. Nazaran lil luzum. Karena tilik lazimnya. Lazim apa? Lazimnya sifat bagi zat. Jadi kalau orang tanya kenapa alam tu bila sebut madlul bagi lafaz alam tu kena bagi madlul dia ialah alam dan juga apa selain daripada Allah dan zat dia. Kenapa tidak zat Allah Ta'ala saja? Sebab dia kata tidak boleh. Sebab tidak boleh dipisahkan. Sifat Allah Ta'ala tu bukan diri zat. Bukan diri wujud. Nazaran lil luzum. Wala ghairan. Dan dia bukan selain daripada wala ghairan. Wala ghairan lizat. Sifat ni pun bukan ghairu zat. Nazaran listihalatil infikak. Itu kerana tilik mustahil diceraikan sifat daripada zat. Li'annaha ni, tak Ustaz. Li'annaha ni Ya. taklil bahawa sifat zat tu bukan ain dan bukan ghairu zat lah. Lam ta'lil tu ta'lil bagi dilalatul lafzi alam kepada ma siwallahi wa sifatihi. Kenapa termasuk juga sifatullah? Sallallahu kita tanya, kenapa kenapa kita nafikan juga sifat Allah tu bukan alam? Kenapa sifat Allah Ta'ala tu bukan alam? Kalau zat, kalau Allah Ta'ala tu kita faham lah. Tapi kenapa sifat Allah Ta'ala dinafikan juga? Sebab sifat tu bukan ainuz zat. Dan juga bukan ghairu zat. Maka dia tak termasuk dalam perbincangan alam. La ainan wala ghairan. Kenapa tidak ainuz zat? Lil luzum. Kenapa tidak ghairu zat? Nazaran lil istihalatil infikak. Kerana tilik kepada mustahilnya bercerai tanggal itu. Lazim tak bercerai tanggal. Orang tani dia terjemah itu. Dia sebut lazim tak benda berakhir turut tak bercerai tanggal. Itu cara terjemah orang tani. Lazim itu bagi hak berakhir turut tak bercerai tanggal. Dia ala kulihannya dia balik pada berbahasa dilalah ni dibahaskan dalam dua lah saya tahunya. Dalam di sisi usul pembahas dan juga dibahaskan dalam ilmu mantik. Berbahasa usul lain sikit. Tapi pada mantik dia bahas tentang dilalah ni, dilalah lafziyah, dilalah ghairu lafziyah. Jadi sekarang ni dilalah lafzi. Dilalatul lafzi ala al-makna. Jadi wadu'iyah. Jadi dihantar ke lafaz alam tu untuk mana apa? Itu ceritanya. Mana dihantar ke lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alam tu no madlul bagi lafaz tu apa dia? Jadi Ibnu Hajar dia kata begitulah. Ma siwallahi madlul bagi dia. Ingat ada dalah dan madlul. Gapa dia dilalah. Dilalah tu dhabit sikit. Tak apa-apa nak dhabit. Tapi orang tahu dah tak payah tahu dhabit. Ad-dalalatu fahmu amrin min amrin. Ad-dalalatu fahmu amrin. Mana kita faham daripada lafaz alam tu apa dia. Gapa dia kita faham daripada lafaz alam. Fahmu amrin min amrin. Al-amrul awal tu dia panggil dal. Amrul kedua tu dia panggil madlul. Boleh? Wa ma bainahuma dilalah.
Hak bagian di antara dua tu dia panggil dia lalah, boleh? Kita faham suatu daripada suatu. Baik. Kalau benda tu daripada luar, kita balik pada luar. Baik. Jadi sekarang ni dia kata Allahumma salli alaihi wasallam madlul bagi alam tu, bagi Allah selain daripada Allah ada sifat dia ikut apa pun. Langit bumi kita ke sendiri. Sebab tu Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti hafizahullah taala dia ada ibarat yang menarik juga. Dia kata kalau orang mulhid tanya kita, kalau orang mulhid tanya mana bukti Allah Taala ni ada? Apa? Dia kata tu orang mulhid itu bukti tu ada. Adanya orang mulhid itu, adanya orang mulhid itu dalilnya Allah Taala ni ada. Adanya seorang mulhid yang tak beriman kepada Allah Taala itu menunjukkan kepada Allah Taala ni ada. Lagu mana tu kira lah. Perbahasa secara panjang buka tengok dalam kubra yakiniyah al-kauniyah dah. Ni bagi Usuluddin, ni bagi Ustaz Azhar sebenarnya. Saya minta maaf. Ustaz Azhar minta maaf tak masuk mana dah. Baik, Abdullah Ta'ala. Baik, sambung sikit lagi. Nak cari test dah ni. Qala wa taqsisuhu bidirruhi aw bin nasi wal aw thaqalaini aw al malaikati aw bi thalathati ma'a syayatini aw bi bani adam aw bi ahli al jannati wan nari aw bir ruhaniyina yahtaju li dalilin. Tu baru khabar. Wa taqsisuhu tu mubtada, yahtaju li dalilin tu khabar. Oh, Ibnu Hajar lagu ni dah. Kitab dia. Dan bermula mengkhususkan dia. Mana kita menentukan apa dia? Menentukan lafaz alam tu. Dengan apa? Dengan makna zirruh. Dengan madlul. Mana yang mempunyai ruh saja. Ni ada ulama. Ni semua ni dia nak sebut apa ni? Ibn Hajar ni. Dia nak sebut tafsiran-tafsiran ulama. Ada ulama mentafsirkan alam ni bagi yang mempunyai ruh sahaja. Satu pendapat. Au bin nasi. Ada pendapat kedua yang mengatakan alam ni manusia je. Mana alhamdulillah rabbil alamin an-nasi. Mana ni mengkhususkan. Au bisaqalaini, mana khusus bagi dua makhluk yang berat iaitu jin dengan manusia. Awil malaikati ataupun maksudnya malaikat sahaja. Au bisalatati ma'asyayatin ataupun yang dimaksudkan alam tu tiga. Tiga apa? Manusia, jin, malaikat, campur dengan syaitan. Alam. Ini pendapat, berapa pendapat tu? Satu. Ruh. Manusia. Dan ketiga, takwa lain. Yang keempat, malaikat. Yang kelima tu, malaikat, manusia dengan jin, campur dengan syaitan tu alam. Empat. Padlu dia. Au bi bani adamah ataupun kepada anak-anak Adam sahaja. Beza mana dengan Anas? Au bi ahlil jannati. Jadi kalau Bani Adam tak termasuklah anak bidadari ke dalam syurga tu. Tak. Anak bidadari dalam syurga tu mungkin tidak daripada anak cucu Nabi Adam. Anak bidadari dari syurga tu. Au bi ahlil jannati. Ataupun ahli syurga wan nari dari penghuni syurga dan penghuni neraka. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Au bir ruhaniyin. Mana boleh baca dua? Bir ruhaniyin, bir ruhaniyin. Maknanya dengan dikhususkan dengan benda-benda yang ada ruhani. Mana ada ruh. Mana dikhususkan au bi ahli jannati au takhsisu bil ruhani. Mana manusia ke malaikat ke yang ada ruh. Dia kata yang ada kerohanian. Kalau nak mengkhususkan dengan benda tu saja, yahtaju li dalilin. Dia kata kalau nak khususkan makna tu kepada tu, dia panggil taksis bi ghairi mukhassis. Maka berhajat kepada dalil, dia kata. Berhajat kepada dalil. Jadi asalnya mafhumnya luas. Maka kita, mafhum ni ambil mana mafhum tu? Ambil daripada istiqaq tadi lah.
Sama ada daripada ilmu ataupun daripada alamah. Wa nuqila anil mutaqaddimina, dan dinukilkan daripada orang-orang yang terdahulu a'dadun mukhtalifatun fil alamina, bilangan-bilangan yang berselisih, yang berbeza-beza pada alam ini, pada berapakah bilangan alam ni. Wa fi maqarriha, dan dinukilkan juga daripada alam, daripada ulama muqaddimi itu pada tempat-tempat alam ni. Baik, alam ni ada berapa bilangan alam ni sebenarnya? Alam manusia, alam haiwan, alam binatang, alam jin, alam berapa semuanya, ada berapa alam? Berapa jenis alam ni? Dia kata tak tahu, dia kata ada dinukilkan daripada orang mutaqaddimin. Maksud mutaqaddimin tu fima yazhar wallahu alam, orang ahli kitab lah. Daripada orang Yahudi dan orang Nasrani. Ataupun maksud dia orang ahli falsafah. Wallahu alam. Qala Allahu a'lamu bis-sahihi minha. Allah Ta'ala jualah yang mengetahui yang mana sahih daripada bilangan alam. Minha ay min a'dad. Min a'dad. Manakah bilangannya? Ka qauli muqatilin hiya thamanuna alfa alamin. Seperti kata Muqatil. Muqatil ni ulama tafsir. Muqatil Ibnu Sulaiman. Muqatil Ibnu Sulaiman dia ulama tafsir. Cuma dia ada orang iktirak kepada dia. Kitab dia yang paling bagusnya ialah kitab Al-Wujuh wan Nadhair fil Quran. Sudah ditahqiq. Kitab ni kitab yang antara kitab yang tertua. Ataupun kitab ni tak ada, cuma ulama nukilkan, yang dinukilkan oleh ulama lain dari kitab. Al-Wujuh wan Nadhair. Muqatil Ibnu Sulaiman. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ardah kata an-nasu fit tafsiri iyalun ala Muqatil Ibnu Sulaiman. Bermula manusia dalam ilmu tafsir, manusia tu ulama lah. Ulama dalam bab tafsir ini ibarat anak-anak buah kepada Muqatil bin Sulaiman. Cuma Muqatil bin Sulaiman ni seperti ulama-ulama lain juga tidak sunyi daripada iktiraf ke atas dia. Jadi antara iktiraf orang kepada dianya ialah dia buat mari maklumat dalam tafsir tak ada sanad. Muqatil bin Sulaiman. Baik. Tapi memadai dah bagi kita, Imam Syafi'i dah mengakui keilmuan dia tu. Allah, adakah dia ambil daripada ahli kitab ke apa semua, kita tak tahu. Daripada mana, sebab dia sendiri tak sebut sanad. Maka bila tak ada sanad, dia nisbah kepada dia. Adakah dia tasyah ke apa semua kali, wallahu a'lam. Qauli Muqatil ibn Sulaiman hiya thamanuna alfa alamin. Dia kata jumlahnya adalah 80,000 alam. Alam ni adalah 80,000. Wadhahaki, dan kata-kata dhahak atas kepada Muqatil thalathatu mi'atin wa sittuna alaman hufatan uratan la ya'rifuna khaliqahum wa sittuna alfan maksiyuna ya'rifunahu. Baik. Dan dia kata dhahak juga ulama tafsir ni. Dia kata ada 360 alam yang berkaki ayam dan bertelanjang. Mana tidak berpakaian lah. Mana 360 alam yang yang berkaki ayam, termasuk ayam juga lah. Wa uratan, dan juga berkaki ayam dan juga tak berpakaian. Tak berpakaian pun ada bulu. Macam burung tu ada rish. Ada belulang, ada sekali. La ya'rifuna khaliq. Cuma Allah Ta'ala yang buat turun pakaian kepada kita. Bagi manusia.
la ya'rifuna khaliqahum. Dia kata mereka itu tidak kenal akan pencipta mereka itu. Ha. Oh ni kita boleh iktiraf banyak ni, tapi tak apalah. Ha. Kita berhenti dululah. Kalau kita kata patu binatang-binatang yang tak berpakaian tu tak kenal Tuhan belaka. Jangan semua makhluk tu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita kata tak. Binatang-binatang itu termasuk daripada binatang yang berpakaian. Sebab apa? Pada anzalna ilaikum libasan yuwari sawatikum warisha tu. Warisha itu termasuk daripada bulu yang Allah Taala turunkan kepada binatang-binatang burung ni, termasuk pakaian dia juga. Maka lembu-lembu yang berpakaian tu, ada belulan semua itu semua tu dikira berpakaian belaka. Baik. Wasituna alfan maksiyun. Yang dia kata ada 60,000, 360 alam tidak berpakaian, tidak berkakaian. Dia kata dan 60,000 yang berpakaian, 60,000 alam yang berpakaian. Ya'rifuna ya'rifuna khaliqahum. Wa qala Ibnul Musayyib lillahi alfu alamin. Dan berkata Sa'id Ibn Musayyib, ulama tabi'in, awal lagi. Lillahi alfu alamin. Mana tertentu bagi Allah, mana milik Allah. Ada 1000 alam. 600 fil bahri. Ada 500, ada 600 di laut. Wa 400 fil barri. Dan 400, mana banyak lagi di atas muka bumi. Di laut ni banyak lagi. Ni isyarat ni. Isyarat daripada Ibnu Musayyib bahawasanya hidupan di laut tu lebih banyak lagi. Wa qala muqatilun tamanuna alfan nisfuha fil barri wa nisfuha bil bahri. Jadi dua nukilan daripada muqatil. Ada 80,000 nisfuha fil barri. Separuhnya di atas muka bumi, wa nisfuha fil bahri. Adalah baik mafhum daripada hak perkataan muqatil ni bercanggah pula dengan Ibn Musayyib. 40,000 di atas darat, 40,000 di laut, sama banyak. Wa qala Wahbun, dan berkata Wahab Ibn Munabbih. Ini min muslimati ahli kitab. Daripada kalangan ahli kitab baru masuk Islam. 18,000 alam. Dia kata ada 18,000 alam. Ada 18,000 alam. Dia Wahab Ibn Munabbih kata. Wahab Ibn Munabbih. Ad-dunya alamun minha. Bermula dunia ni satu alam saja. Kalau dunia hak kita hak dekat dengan kita ni satu alam. Ni luar biasa lagi. Apa ni? Bumi hak kita hak dekat ni, bumi planet kita, dunia yang kita ada sekarang ni sampai ke langit yang pertama ni, dia kata itu baru satu alam daripada 18,000 alam. Ni dia ajak kita tilik kepada angkasa lepas ni. Pada galaksi, kepada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit ketujuh. Qala fil bahri bahasa ni. Wamal umran minha wamal umranu fil kharabi illa kafustatin fi sahra'i. Itu dia. Dan dia kata dan tiadalah yang dihuni daripada kawasan yang tandus ataupun kawasan yang tidak berpenghuni illa kafustatin fi sahra'i, seperti ibarat kaf tu ditanzir seperti bandingan sebuah kemah di tengah padang pasir. Maksudnya bumi Allah ataupun alam yang belum diterakai itu sangat luas. Yang belum diterakai oleh manusia, yang belum dihuni oleh manusia, dia kata sangat luas. Dia kata dibandingkan seperti sebuah yang kita duduk ni, yang di kawasan yang didiami oleh manusia tu,
hanya ibarat kemah di tengah pada pasir. Mana luah lagi lah. Orang di planet Maris ni, ada orang duduk atau tidak, tak tahu lah. Kafustatin fi sahra. Wa qala Ka'bul Ahbar. Dan berkatalah Ka'ab al-Ahbar, juga muslimatu ahli kitab. Dia ni daripada kalangan orang muslimatu ahli kitab. La yuhsa ataupun la yuhsi. Bina maklum. La yuhsi adadal alamin ahadun ghairullahi ta'ala. Tidak boleh menghitung akan bilangan alam itu selain sekali alam itu oleh seorang pun selain daripada Allah. Qala Allah Ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tiadalah mengetahui tentera-tentera Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan dia. Malaikat itu salah satu daripada tentera Allah. Kerana alam malaikat. Malaikat itu salah satu daripada tentera Allah Ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Jadi katanya Syekh Imam Bajuri radhiyallahu anhu, dia nakalkan daripada Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, dia kata alam ni sangat banyak. Allah Ta'ala buka kepada dia dengan kasyaf dia. Dalam kasyaf dia. Dan bukan, Syekh Syekh Bajuri nakal daripada Imam Sya'rani. Imam Sya'rani nakal daripada Muhyiddin Ibn Arabi. Mana tidak, bukan secara langsung lah. Ya. Boleh tengok dalam Hasyiah Jawharat Tauhid. Dia kata ada alam yang Allah Ta'ala tunjuk pada dia. Alam yang mana tikus mengejar kucing. Ada alam yang Allah Ta'ala tunjuk buka pada dia, di dalam alam tu tikus mengejar kucing. Saya pun tak tahulah. Allah Ta'ala buka hijab kepada dia tu, mungkin nampak cerita Tom and Jerry ke mana, wallahu a'lam. Pelik lah. Jadi ada dalam kitab apa ni? Dalam kitab Al-Jawahir, Al-Yawaqit wal-Jawahir fi Aqidati Akabir. Karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Dinukilkan. Maknanya alam ni banyak sangatlah. Di laut, di apa semua sekali. Wallahu subhanahu wa ta'ala. A'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sallam. Masa saya budak-budak dulu, banyak baca buku pasal Atlantis. Tahu Atlantis? Ada kerajaan di kerajaan lama di Atlantis. Laut Atlantis. Lepas tu ada banyaklah. Mana ada lain di laut di dalam laut tu. Allahu a'lam. Bahkan katanya Said Ibrahim Al-Khalifah Al-Ahsa'i rahimahullahu ta'ala, dia kata kenapa Sayyiduna Khadir alaihi salam tak termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak ada orang yang ada di atas permukaan bumi ini yang masih ada yang panjang umurnya lebih pada 1 tahun lepas pada malam ni. Ada hadis sahih kan. Jadi katanya Syekh Yusuf Qardawi dan sebagainya, dan ulama-ulama lain terguna pada Qardawi, dia kata selepas pada 1 tahun tak ada orang yang sepak dengan Nabi SAW ada di atas muka bumi. Jadi katanya Syekh Said Ibrahim Al-Khalifah, Khadir tak ada atas bumi masa tu. Dia duduk laut. Maka hadis Nabi SAW itu hanya merangkumi orang yang ada di atas muka bumi, ada atas permukaan bumi saja. Di laut dengan mana lagi? Di laut itu tak termasuk daripada umum qadiyah hadis Nabi tersebut. Jadi tak termasuklah Khadir alaihi salam. Jadi saya sebut ni munasabah dengan cerita alam di laut ni lah. Takut ada lagi lah kajian mana lagi di laut tu. Wallahu subhanahu
Wa ta'ala a'la wa a'lam. Antara faedah dan Syekh Abdul Halim bin Hamzah, mungkin dia sebut secara gurau tapi nasabah juga sebenarnya. Dia kata orang tanya mana MH3 apa 370. Dia kata adalah kena susut kota telah dajah mana laut. Dia kata adalah tu. Kena susut mana kalau tak jumpa sungguh kak. Adalah mana-mana tu. Dia sebut boleh suka-suka lah. Tapi kalau kita mikir, betul juga lah tu. Betul juga. Ada kemungkinan. Wow, ada imkan akalnya. Saya sebut ni ada ketua pramugara tu keluarga saya. Ketua pramugara tu anak kepada Ustaz Ismail Wan Awang. Wan apa tengok nama nak? Pak dalam komputer bed tu nak? Ya, ada saya ketua pramugara. Keluarga lah dengan saya nya. Dia ketua pramugara. Ayah keluarga sabit lah maknanya, tapi keluarga saya keluarga saya kata sebab Ustaz Ismail Wan Awang ni dia kahwin 2 kali. Ustaz Ismail Wan Awang ni siapa? Pengarang kitab Khulasah Al-Quran yang dicetak di Jabatan Perdana Menteri. Khulasah. Dia orang Kelantan, kampus Buah Pasir Mah. Ismail Wan Awang. Dia menantu kepada moyang saya. Menantu moyang saya, jadi dia berkahwin dengan katanya keluarga saya, isteri kedua dia tu pun keluarga juga. Isteri kedua dia tu pun keluarga saya. Mana mak kepada pramugara tu keluarga saya juga. Jadi walhasilnya alhamdulillah, bukan kata nak suka-suka dak lah. Moga awak tahlil gapo juga orang tanya kita juga abang ni. Lagu mana awak tahlil kau nak gapo ni moga hilang dah ni. Isteri dia lagu mana nak beredah gapo semua sekali. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah lebih kurangnya. Kalau ada lagi pun duk mana tak tahulah. Sebab pada zaman pada masa pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, bila Sayyidina Umar memfatwakan orang yang hilang ni kena beredah, maka bila jumpa balik tu kan memang disusuk lejing. Disembunyikan lejing. Jadi benda tu tak ada pelik lah. Boleh berlaku pula pada zaman kita ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum. Masa banyak dah tu, tak senangnya dah tu semua. Jazakumullah. Saya nak berhenti sebelah tu tapi lajak juga, maaf lah. Tak apa Ustaz, insya-Allah. Tak apalah saya buat betul dah. Assalamualaikum warahmatullahi